أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. Tafsir Al-Quran Ustaz Ahmad Suan Haji bin Muhammad. Al-Qari'ah, Hari Kiamat. Surah ke-101, 11 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan mengenai surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah artinya hari kiamat, iaitu surah ke-101. Mengandungi 11 ayat dari jenis Makkiyah, diturunkan selepas turunnya surah Quraisy. Hubungannya dengan surah terdahulu iaitu di akhir surah yang terdahulu ada disebutkan kejadian hari kiamat. Sedang keseluruhan surah ini pula menggambarkan hari kiamat tersebut yang mengandungi peristiwa sungguh dahsyat dan amat menakutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, tahukah engkau apakah hari kiamat itu? Huraiannya, Allah memaklumkan kejadian hari kiamat yang dinamakannya Qari'ah. Samalah juga nama-nama yang lain seperti Al-Haqqah, Al-Sakhah, Al-Tammah dan Al-Khashiyah. Dinamakan Al-Qari'ah, artinya mengedor. Yang ini kiamat itu bila berlaku akan menggendorkan dengan kerasnya pintu hati manusia sehingga sangat menakutkan. Bukan hati manusia saja yang akan berkesan dengan ketakutan, bah juga berkesan kepada seluruh makhluk angkasa yang besar-besar, menyebabkan langit terbelah, bumi bergoncang, gunung ganang dihancurkan menjadi debu, bintang-bintang jatuh berserakan, matahari dan bulan digulung dan berjatuhan. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Pada hari itu keadaan manusia adalah seperti kelkatu yang bertebaran. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Dan gunung-gunung menjadi seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Yakni pada hari kiamat yang menakutkan itu, manusia jadi panik dan bingung, tak tentu arah apa yang hendak dilakukannya. Seolah-olah mereka seperti binatang kelkatu yang bertebaran. Masing-masing tidak ketentuan arah dan haluan yang hendak dituju. Samalah seperti disebutkan pada ayat 7 surah Al-Qamar. Ka'annahum jaradun muntashir. Seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Digambarkan pada hari kiamat itu kesannya menghancurkan gunung ganang. Makhluk yang begitu besar dan pejat akan menjadi seperti bulu binatang yang dihambur-hamburkan. Bayangkan pula kesannya kepada manusia bertubuh lemah dan anggotanya cepat rapuh. Tidak syak lagi ungkapan-ungkapan kata ayat tersebut merupakan ancaman kepada manusia untuk menakutkannya. Fa'amma man saqulat mawazinuh. Adapun orang-orang yang berat timbangan kebajikannya, fahuwa fi 'aishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah yang sangat dalam. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, iaitu api yang sangat panas. Yang ini kemudian Allah menerangkan kesudahan manusia pada hari kiamat itu mereka terbagi kepada dua, iaitu golongan yang berbahagia dan celaka. Siapa yang ditimbang amalannya dan dapati bahawa mengandungi kebajikan itu lebih berat dari yang mengandungi kejahatan,
dia akan dibalas oleh Allah dengan memberi kehidupan yang senang, bahagia lagi memuaskan hati, kerana akan dimasukkan ke dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan abadi. Siapa pula yang ditimbang amalannya dan dia dapati kebajikannya sangat kurang berbanding dengan kejahatannya atau tidak ada langsung amalannya yang dikira sebagai kebajikan, nescaya dia akan ditempatkan di dalam neraka dan dilemparkan ke dalam jurangnya yang paling dalam. Itulah tempat orang-orang yang berdosa dinamakan neraka Hawiyah, kerana jurangnya terlampau dalam. Syawiyugialah diketahui bahawa api neraka Hawiyah itu sangat panas. Marilah kita memohon perlindungan kepada Allah agar kita sekalian diselamatkan daripadanya dengan kelimpahan dan kemurahannya. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Dari Uqbah bin Haris, Sahih Bukhari oleh Imam Nawawi. Dari Uqbah bin Haris radhiyallahu katanya, seorang perempuan hitam datang kepada yang mendakwa bahawa wanita itu telah menyusukannya berdua dengan isterinya. Kejadian itu diceritakan Uqbah kepada Nabi SAW. Nabi SAW berpaling dan tersenyum. Sabda beliau, bagaimana? Sesungguhnya ada orang mengatakan isterinya itu adalah anak perempuan Abu Ihab At-Tamimi. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, Utbah bin Abi Waqqas pernah berpesan kepada saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, katanya, sesungguhnya anak saya Zam'ah ialah anak saya, kerana itu tolong ambilkan anak itu. Kata Aisyah, tak kala tahun penduduk Mekah, anak itu diambil oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Katanya, ini anak saudaraku, ia telah memesankan kepadaku supaya aku mengambilnya. Abdu bin Zam'ah berdiri lalu kata, dia saudara saya dan anak hamba saya, bapak saya. Ia dilahirkan di atas tikar tempat tidur bapak saya. Kerana itu keduanya pergi menghadap Nabi SAW. Kata Sa'ad, ya Rasulullah, ini anak saudaraku, ia berpesan kepadaku supaya aku mengambilnya. Kata Abdul bin Zam'ah, anak itu saudaraku, ia anak hamba saya, bapakku. Ia lahir di atas tikar tempat tidur bapakku. Sabda Rasulullah SAW, anak itu untukmu, hai Abdul bin Zam'ah. Selanjutnya, Nabi SAW menambah, anak adalah kepunyaan orang yang mempunyai tikar tempat tidur. Tikar tempat tidur maksudnya seorang anak lahir dari perkahwinan yang sah atau anak seorang sahaya perempuan dengan penghulunya. Dan anaknya orang yang berzina putus. Yang ini putus pertalian bangsa kepada bapa kerana ia dilahirkan dalam hubungan yang tidak sah antara ibu dan bapaknya kerana zina. Kemudian beliau bersabda kepada Sa'udah bin Zam'ah, isteri Nabi SAW, bertutuplah daripada anak itu. Nabi menyuruh Sa'udah begitu kerana beliau telah melihat bahawa anak itu serupa dengan Utbah. Kemudian anak itu tidak pula melihat Sa'udah sampai ia menemui Allah. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan kita dengar mendapat taufik dan hidayah daripada Allah untuk kita amal yang kita sampaikan, insya-Allah. Subhanakallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.